وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Tangan tu turun bawah. أخلص النوايا لله تعالى. Ikhlaskan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Dan terlebih dahulu, sebagaimana yang diingatkan tadi, marilah sama-sama kita menghadirkan diri kita semua ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kurniaan ganjaran pahala yang sangat besar kepada kita yang duduk di dalam majlis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, insyaAllah, alhamdulillah, kita pada pagi ini berada di dalam semulia-mulia hari dalam seminggu, iaitu hari Jumaat, dan alhamdulillah kita hidupkan majlis kita ini dengan berada di dalam salah satu daripada taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala, dan apatah lagi kita berada pula di dalam ilmu yang paling-paling utama, iaitu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Dan dalam ilmu fardu ain itu pula paling utama daripada ilmu fardu ain, paling utama iaitu ilmu akidah. Kerana sebagaimana yang kita ketahui bahawa pegangan yang sebenar, akidah yang sebenar, ahli sunnah wal jamaah, al-asya'irah wal maturidiyah. Ingat betul-betul tuan-tuan dan puan-puan, kita al-asya'irah wal maturidiyah. Mungkin sebahagian kita tak tahu asy'ariyah maturidiyah, ada yang tahu, tapi sekurang-kurangnya kita tahu manhaj kita adalah asy'ariyah al maturidiyah, ahli sunnah wal jamaah lah. Itulah pegangan kita semua umat Islam, majoritinya berpegang dengan manhaj ataupun metod ini kerana di dalamnya sama dengan akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ulama-ulama, iaitu mensucikan Allah daripada persamaan dengan makhluk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebelum kita menyambung pengajian kitab kita dalam soal jawab yang kedua pada hari ini, alhamdulillah pada minggu ini, saya ingin tambahkan sedikit, jika sila rujuk kepada kitab kita. Yang pertama yang saya rasa saya tertinggal tentang syarat mukallaf. Kalau siapa perasan, syarat mukallaf iaitu dia kena ada tiga: baligh, berakal dan sampai seruan Islam. Yang ketiga tu saya tak nyatakan. Sebab kita duk bahaskan tentang sampai seruan Islam. Iaitu baligh, berakal. Berakal yang bagi apa? Bagi lelaki tu dua tanda. Bagi lelaki tu dua tanda, sama ada cukup umur 15 tahun ataupun datang padanya mimpi, dan perempuan itu tiga, sama ada datang padanya umur 15 tahun mengikut perhitungan bulan Islam, atau datang mimpi, atau datang darah haid. Dan untuk yang datang darah haid ini nak ditambahkan sedikit, kalau perempuan itu umur dia 7 tahun, contoh 7 tahun atau 8 tahun. Atau 8 tahun. Ini minimum dia. Kalau misalnya dia umur 8 tahun tapi dah datang darah. Ini semua dalam kitab-kitab fiqh kita menyebutkan, kalau 8 tahun datang darah haid, datang darah itu bukan darah haid. Kalau datang darah itu bukan darah haid. Ia berlaku 9 tahun ke atas. Okey. Dan juga tambahan yang seterusnya berkaitan dengan umur, berkaitan dengan mukallaf itu baligh, lagi berakal, baligh, lagi berakal, dan sampai seruan Islam yang asas. Sampai seruan Islam yang asas. Maksud dia, kalau tak ada 3 syarat ini, maka dia tidak dikira sebagai mukallaf. Contohnya, jika seseorang itu
dia berada, kemungkinan berada jauh daripada orang, duduk di pulau contohnya. Dia balik cukup syarat tadi bagi lelaki ataupun perempuan yang kita sebutkan sebelum ini, dan dia itu berakal, yakni tidak gila, tapi tak ada seruan, tak ada dakwah yang sampai kepada dia yang asaslah, iaitu yang menyatakan Allah sebagai Tuhan, Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah, dan Nabi dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi dia hidup dalam keadaan baligh, berakal, tapi tak sampai seruan Islam. Maka orang itu tidak disebut sebagai mukallaf. Tidak disebut sebagai mukallaf. Maknanya kalau dia mati dalam keadaan dia itu tidak beriman kepada Allah dan juga Rasul, walaupun dia baligh lagi berakal, maka dia tidak diazab oleh Allah sesuai dengan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami, yakni Allah, mengazabkan mereka selagi mana tidak didatangkan utusan. Disebut juga sebagai ahlul fatrah. Ada juga ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni apa dia? Iaitu mereka yang hidup tidak ada utusan pada kehidupan dia. Contohnya kehidupan di antara Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jahiliyah yang kedua. Iaitu contohnya ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada utusan yang datang kepadanya. Sebab itulah kita di sisi ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa ibu bapa Nabi bukan mati dalam keadaan kafir. Hati-hati. Saya dah sebut sebelum ini, jika ada aliran fahaman yang mengatakan ibu bapa Nabi kafir, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ibu bapa Nabi keturunan yang baik, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati tentang akidah ni, kita kena jaga pegangan kita yang jaga. Jadi jika tidak datang padanya, tidak sampai kepadanya dakwah yang mengajak Allah sebagai Tuhan, Muhammad utusan Allah, maka dia dikira sebagai tidak mukallaf. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apa yang kita bincangkan sebelum ini, yang kalau semua ingat, alhamdulillah, saya rasa masih lagi ingat bahawa ilmu yang paling utama daripada semua ilmu-ilmu yang lain, agar kita tidak tertipu dengan kehidupan mencari ilmu, agar kita tidak tertipu dengan semangat mencari ilmu sehingga kita melupai ilmu yang asas, maka kita dalam keadaan zon yang bahaya tu, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tak kenal akan Allah yang ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa jisim. Ada orang dia belajar Al-Quran contohnya. Ada orang belajar tajwid, belajar sirah, belajar hadis, belajar Quran, bacaan Quran dan sebagainya. Tapi dia tidak belajar ilmu akidah. Sehingga kan dia salah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia salat. Maka kita bimbang perkara itu mungkin akan menyebabkan seseorang itu tidak kenal Allah, dan kemungkinan besar akan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk kerana tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga Rasul. Sebagaimana yang telah kita nyatakan sebelum ini. Bukankah syarat untuk diterima seluruh amal ibadah kita adalah beriman kepada Allah dan juga Rasul. Bukan sekadar sebut, saya Islam. Kan sebelum ini kita nyatakan. Tapi Islam dia adalah kenal Allah, kenal Rasul. Kenal tu dalam arti kata apa dia? Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kalau kita melihat kepada soal jawab yang kedua ini. Apakah, tengok, saya ada paparkan juga di sini. Suara jelas ya, harap jelas. Kalau tak jelas, bagi tahu ya. Okey. Apakah hikmah penciptaan jin dan juga manusia? Hikmah penciptaan jin dan juga manusia. Hikmah di sini kalau bahasa Melayu kita ni, dia banyak maksud. Ada hikmah perkara yang tersirat, perkara yang tersurat. Dan ada juga dengan maksud sebab. Apakah sebab penciptaan jin dan juga manusia? Jadi, dalam soal jawab ini, maksud dia adalah apakah sebab. Itulah penting bertalaki. Kalau tidak, kita salah faham nanti, kita salah faham dengan makna hikmah. Mal hikmah. Apakah hikmah? Mal hikmatu min khalqil jin wal ins liya'murahum
liya'murahumullahu bi'ibadatihi. Qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Al-hadith haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Okey. Apakah tujuan ataupun sebab penciptaan jin dan juga manusia? Jawapannya untuk ni tujuan dia. Tujuan diciptakan kita adalah diperintahkan oleh Allah supaya beribadah kepadanya. Kepadanya tu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar aku menyuruh mereka menyembahku. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di sini ada perkara yang penting ulama-ulama syarahkan daripada soal jawab di sini, kerana di sini ada perkara yang berkaitan dengan sifat Allah. Di sini sifat Allah al-iradah. Apa makna al-iradah? Al-masyiah. Apa maksud al-masyiah? Iaitu berkehendak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini ada berkaitan dengan, kalau kita belajar sifat 13, sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dalam ayat ini dan juga dalam soal jawab ini, ada di sana disebut sebagai perintah, yakni suruhan, dan juga di situ ada masyiah, iaitu iradah. Ada suruhan, yakni perintah Allah, dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala, ataupun masyiah Allah taala, ataupun juga disebutkan sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, agar kita memahami beza di antara perintah dan juga ketentuan, ataupun perintah dan juga masyiah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia beza di situ, dia tak sama dengan manusia. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, harap kita boleh tumpukan lillahi taala, dan kita juga dalam masa yang ada ni, kita ajak kawan-kawan kita, sahabat kita, keluarga kita untuk hadir sama-sama untuk mengenal akan sifat Allah Subhanahu wa taala di sini yang berkaitan dengan perintah dan juga ketentuan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, perintah itu, perintah makna suruhan, itu berbeza dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, contohnya, kenapa ia berbeza? Kerana Allah Subhanahu wa taala contohnya memerintahkan iblis. Ni kita nak bagi contoh, kita kena banyak bawakan contoh supaya saya sendiri khasnya mudah faham, dan tuan-tuan dan puan-puan apatah lagi insya-Allah mudah faham. Allah Subhanahu wa taala contohnya memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Nanti sujud nanti kita beritahu. Sujud di sini itu sujud hormat, bukan sujud beribadat. Kita tahu kan kisah ni. Kisah pada zaman Nabi Adam alaihissalam, bahawa Allah perintahkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika mana dikatakan kepada malaikat agar mereka itu sujud hormat kepada Nabi Adam, maka mereka semua sujud, malaikat, kecuali satu makhluk ini, nama dia iblis. Dia tidak mahu sujud, engkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah kepada iblis. Tapi sebaliknya, kerana Allah Subhanahu wa taala menghendaki, itu iradah Allah taala, menghendakinya, iaitu apa dia? Tidak berlaku kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Perintah, okey, tengok sini. Perintah Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan kehendak Allah.
Tidak semua perintah Allah itu berlaku. Yalah, Allah Ta'ala perintah Iblis untuk sujud. Tapi Iblis tak sujud. Dan Iblis yang tidak sujud kepada sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam menunjukkan iradah Allah, kehendak Allah Ta'ala yang menghendaki bahawa Iblis tidak sujud. Dia berbeza dengan manusia. Manusia ini kalau dia suruh orang, contohnya pergi ke kedai, mak ayah dia suruh pergi kedai beli barang, dan dia berkehendak tak supaya anak dia itu membeli barang. Allah Ta'ala tidak macam itu. Allah Ta'ala suruh tu semua dia suruh. Kepada apa dia? Dalam ayat tadi. Dia suruh kepada jin, kepada manusia untuk sujud kepada, untuk beribadah kepada Allah. Tapi adakah kita lihat sekarang ini ataupun sebelum ini pada zaman Iblis ataupun sekarang ini semua orang beriman ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Menunjukkan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang beriman, yang ini beribadah. Ada orang yang tidak beribadah. Mana kehendak Allah Ta'ala itu di atas perintahnya, Allah Ta'ala kehendak ada sebahagian orang itu beriman, dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga ada sebahagian mereka tidak beriman. Itu juga di bawah kehendak Allah yang menghendaki orang itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh yang lain. Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim. Kalau kita tahu kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim agar menyembelihkan anaknya Nabi Allah Ismail? Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak cerita perintah Allah tidak semestinya ia itu berlaku. Ataupun tidak semestinya itulah kehendak Allah. Tetapi penyembelihan tidak berlaku. Penyembelihan kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Cuma sekadar tambahan sedikit dalam riwayat yang lain, supaya kita tidak pelik lah bila ada orang datangkan cerita tentang kisah penyembelihan ini. Ada sebahagian ulama menyatakan ia berlaku perintah kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ishak. Ada riwayat macam itu. Tak salah. Tapi yang banyak dipegang oleh ulama-ulama iaitu menyembelih anaknya Ismail. Okey. Ceritanya di sini bahawa tidak berlaku di atas kehendak Allah penyembelihan Nabi Allah Ismail daripada bapanya Nabi Allah Ibrahim, walaupun itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih, tapi tidak berlaku akan penyembelihan tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali kepada konteks ayat kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada manusia dan juga jin untuk beribadah kepadanya, yakni beriman kepadanya. Tapi Allah menghendaki ada sebahagian jin dan juga manusia yang beribadah, yakni yang beriman kepadanya, dan ada juga sebahagian daripadanya, yakni daripada jin dan juga manusia tidak beriman ataupun beribadah kepada Allah. Itu kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita cerita kehendak dulu. Kita cerita kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak semuanya Allah Ta'ala menghendaki berlaku, walaupun itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita nyatakan bahawa berbeza dengan makhluk. Apa yang dia perintahkan itu, dia pasti ingin ianya berlaku, ataupun pasti ia inginkan orang itu melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan itu diinginkan oleh manusia. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita nyatakan bahawa dia perintahkan tadi contoh-contoh yang kita bawa Nabi Allah Ibrahim, kemudian perintahkan juga tapi benda yang Iblis diperintahkan untuk beriman, untuk sujud hormat kepada siapa dia? Kepada Nabi Adam, tapi tidak berlaku juga.
Ini menunjukkan apa semua yang terjadi, semuanya terjadi itu sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang buruk yang dilakukan oleh manusia dan juga jin, semuanya itu adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, letak yang ini dulu dalam diri kita. Maknanya segala benda yang buruk, contohnya kekufuran yang berlaku kepada iblis, ataupun kekufuran yang sekarang ini contohnya yang berlaku ataupun lepas iblis, Firaun. Kehendak Allah Ta'ala yang menghendaki dia mati dalam keadaan kufur. Tapi dia diperintahkan tak untuk beriman kepada Allah dan juga Nabi Musa. Ya, diperintahkan. Tapi Allah Ta'ala menghendaki dia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Menunjukkan bahawa semua yang terjadi, semua yang berlaku, sama ada baik ataupun buruk, itu di atas iradah, itu di atas masyiah Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Sekarang ini kita melihat daripada sudut akal yang boleh diterima daripada sudut logik akal. Jika sesuatu itu, jika ada orang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh perintah sesuatu itu berlaku dan juga Allah Ta'ala tentukan semua itu berlaku. Maka kalau kita melihat contohnya dalam bab iblis, laknatullahi alaihi, iblis ini kalau ada menyatakan Allah perintahkan dia untuk beriman, dan ada orang menyatakan juga bahawa kehendak Allah Ta'ala juga adalah sebagaimana perintahnya, maknanya iblis lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa dia? Kerana dia melawan ketentuan Allah. Jika ada orang kata macam itulah, nak mengatakan perintah Allah sama dengan kehendak Allah Ta'ala. Boleh faham ya? Menunjukkan perintah Allah tidak sama dengan kehendak Allah. Ada yang Allah Ta'ala perintahkan dia untuk beriman dan beribadah, tapi ada dengan kehendak Allah, ada yang tidak beriman, ada yang beriman. Dan tidak berimannya seseorang itu kehendak Allah Ta'ala, dan tidak beriman itu juga kehendak Allah, walaupun itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang menyatakan bahawa perintah itu sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iblis itu daripada sudut logik akalnya, dia boleh melawanlah akan apa dia? Akan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ketentuan iblis yang kufur, ketentuan Firaun yang kufur kepada Allah, itu semua di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala menyuruh mereka itu beriman, tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham? Itu yang perlu kita fahami. Maka, okey, itu yang pertama. Supaya kita tahu baik dan buruk ketentuan sesuatu kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di sini kalau kita tidak mengetahuinya, maka kita bimbang, orang akan kata, oh yang buruk itu yang dilakukan oleh seseorang itu adalah syaitan yang buat, syaitan yang ciptakan, ataupun manusia yang buat. Sebab Allah Ta'ala tidak menciptakan keburukan. Takkan Allah Ta'ala buat benda yang buruk. Dia akan timbul di situ. Tak. Baik dan buruk semuanya ciptaan Allah. Tidak ada makhluk kecuali semuanya diciptakan oleh Allah. Sama ada benda itu sendiri, sifat benda itu sendiri, baik itu sendiri, buruk itu sendiri, maksiat, kekufuran, taat, keimanan, semuanya ciptaan Allah. Jangan kata keburukan itu adalah ciptaan iblis, syaitan ataupun manusia. Tak. Tidak ada yang dicipta, tidak ada makhluk di alam semesta ini kecuali yang menciptakannya adalah Allah. Jika mengatakan iblis yang membuat maknanya yang menciptakan, menjadikan sifat mencuri, sifat minum arak itu sendiri. Maknanya ada kuasa pencipta selain daripada Allah, yakni kuasa pencipta keburukan.
Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan kamu pertikaikan apa yang Allah Taala buat. Sama, baik buruk jangan pertikaikan, Allah Taala yang jadikan. Wa hum yus'alun, bahkan mereka itu yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya di sana, ini dalam bab kalau kita belajar rukun iman yang terakhir, semua orang tahu. Dan semua orang beriman. Tapi kena belajar, kena ulang kaji. Apa dia? Wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrih. Dan beriman Allah Ta'ala yang menjadikan dan menciptakan dan menentukan kebaikan, dan Allah menciptakan dan menjadi keburukan. Cuma kebaikan yang Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala ciptakan, contohnya Allah Ta'ala perintahkan untuk solat, untuk beriman. Dan jika orang itu buat, maka orang itu berpahala dan Allah Ta'ala redha dan Allah Ta'ala cinta dan Allah Ta'ala kasih. Yang buruk, Allah Ta'ala yang ciptakan. Allah Ta'ala yang jadikan. Kita bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni, mereka mengatakan yang buruk bukan Allah Ta'ala jadikan. Kita ahli sunnah wal jamaah. Yang buruk Allah Ta'ala jadikan dan Allah Ta'ala ciptakan keburukan itu. Tapi Allah tak redha. Allah tak suka hamba-hambanya melakukan keburukan tersebut. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan? Sebagian ulama' menyatakan bahawa dalam ayat ini contohnya, Allah Ta'ala ciptakan kita semua ini ibtila, imtihan, adalah sebagai ujian. Maksiat yang ada tu depan mata kita tu, kekufuran mungkin ada depan mata kita tu, siapa jadikan? Allah adalah sebagai ujian kepada kita. Tapi Allah Ta'ala yang jadikan. Itu perkara yang kita kata keimanan, bahawa Allah Ta'ala yang menjadikan kebaikan dan juga keburukan. Maka ulama' kata bahawa perbuatan yang baik berlaku dengan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia yang menghendakinya, dan dia yang menentukan, dan dia yang mentakdirkan. Perkara yang baik ni, perbuatan yang baik yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa tadi kita sebut? Dan benda yang baik yang dilakukan, yang Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala redha pula. Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala cinta. Adapun perbuatan buruk apa tadi? Letak dalam diri kita keimanan ni, iman. Wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Allah Ta'ala menjadikan, menciptakan dan menentukan kebaikan, dan Allah menciptakan dan menjadikan dan menentukan keburukan. Itu juga ciptaan Allah, takdir Allah, ketentuan Allah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak suruh pun kita buat. Mencuri. Allah Ta'ala tak suruh pun kita menyembah selain daripada Allah. Siapa yang ciptakan maksiat? Allah. Sebab sebahagian daripada orang nampak, buruk, takkanlah Allah Ta'ala buat, takkanlah Allah Ta'ala buat ataupun menciptakan keburukan. Ini telah menafikan sifat penciptaan Allah yang menciptakan, yang disebut dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai', dan Allah yang menciptakan setiap sesuatu itu. Kita ambilkan dalil daripada Al-Quran yang lain bahawa Allah yang menciptakan keburukan. Dalam firman Allah Ta'ala yang sentiasa mungkin kita baca selepas daripada salat, qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah, hai Muhammad, aku minta berlindung daripada pencipta ataupun pemilik kepada subuh, waktu subuh. Minta berlindung daripada Allah Ta'ala yang menciptakan waktu subuh tu, Allah Ta'ala ciptakan. Min syarri ma khalaq. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan syarri. Syarri apa dia? Keburukan. Dan tadi kita baca hadis tadi apa dia dalam rukun iman, wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrih. Ni syarri. Dan beriman bahawa Allah menciptakan dan menjadikan kebaikan dan juga keburukan. Sebab dalam Quran dah sebut min syarri ma khalaq. Dan juga dalam doa kunut kita, dalam doa kunut kita yang kita baca setiap kali waktu subuh kita mazhab Syafi'i, kan? Allahumma hdini fi man hadait, afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait.
Waqini. Apa di antaranya sebelum akhir itu? Waqini syarri ma qadait. Dan ya Allah, aku minta berlindung daripada kejahatan yang engkau ciptakan. Ini yang kita sebut. Jadi benda yang kita ikrar, yang kita sebut tu, itu yang berkaitan dengan keimanan. Ya Allah, aku minta berlindung daripada kejahatan yang engkau ciptakan. Cumanya, kadang-kadang kita tuan-tuan dan puan-puan, timbul persoalan, kenapa Allah Ta'ala buat benda buruk? Dah orang buat benda buruk. Itu ciptaan Allah. Buruk pun ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya yang buruk tu dia apa dia? Allah tidak redha. Maksiat. Allah tak redha hambanya melakukan. Sebab itulah ulama-ulama mengingatkan. Ni selalu kadang-kadang ni kita kena jaga mulut kita ya. Saya nak ingatkan. Kadang-kadang dalam majlis ilmu, ada sebahagian daripada mereka-mereka yang kadang-kadang dia mengajar. Tapi dia berkata dengan awam, kepada orang awam, tanpa berlapik. Sebab orang awam ni dia akan dengar, dia pegang sekali itu je lah. Contohnya, ada orang menyatakan, okey, kita tutup majlis kita, tapi tak habis lagi majlis kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan ataupun diri saya sendiri. Dia berhenti takat tu je. Orang awam dengar, ada yang dengar, orang yang baru nak mengenali Islam, apa yang mereka akan set dalam fikiran mereka? Kalau tanpa disyarahkan, tanpa diterangkan tentang keburukan itu daripada diri dia sendiri. Mungkin sebahagian orang akan kata, oh yang baik itu Allah, daripada Allah, Allah Ta'ala yang ciptakan, Allah Ta'ala yang jadikan dan Allah Ta'ala redha. Dan yang buruk itu daripada, sebab orang itu kata apa dia? Daripada diri dia sendiri. Daripada kelemahan diri dia sendiri. Dia berhenti takat tu je, sampai tu je. Maka orang akan faham, oh dialah yang buat, dialah yang ciptakan, dialah yang cipta dengan maksud menciptakan keburukan. Maka kita bimbang. Kalimah itu, kita bimbang, orang akan faham, oh yang baik Allah daripada Allah, yang buruk daripada ciptaan manusia. Apalah salahnya untuk menjaga iman seseorang itu? Yang baik itu datangnya ciptaan daripada Allah dan Allah Ta'ala suka hambanya melakukan kebaikan. Yang buruk, yang lemah itu juga Allah Ta'ala ciptakan. Tetapi Allah Ta'ala tidak meredai akan keburukan yang dilakukan oleh hambanya. Jadi kalau kita sebut macam itu, boleh menjaga iman, akidah seseorang yang beriman bahawa baik dan buruk itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa ulama mensyarahkan sebegitu tentang ayat yang kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Supaya, saya nak ulang sekali lagi, supaya kita memahami bahawa perintah Allah Ta'ala ini, perintah Allah Ta'ala supaya beribadah kepadanya, kepada Allah, adalah disuruh kepada semua manusia dan juga jin. Tapi ada yang tidak beriman, yang tidak beribadah daripada kalangan manusia dan juga jin, dan ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Supaya kita tidak meletakkan dengan ayat ini, sebab ada sebahagian ajaran-ajaran yang menyeleweng mengatakan kita semua ni memang diciptakan untuk beribadat. Hatta orang kafir pun mereka itu juga menyembah Allah Ta'ala. Ni Quran kata, tidaklah aku, Allah Ta'ala menciptakan jin dan juga manusia, semuanya mereka itu beribadat. Itu suruhan. Itu perintah. Tapi iradah Allah, ketentuan, adakah semua beriman? Ada yang tidak beriman, ada yang beriman, menunjukkan yang tidak beriman itu juga, keburukan itu juga adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kita tengok dalil lagi daripada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyatakan bahawa ketentuan Allah Ta'ala itu yang menentukan bahawa bukan semua mereka itu beriman. Sebab itulah ada syurga dan juga neraka. Menunjukkan neraka memang ada penghuni dia. Kita nak yang mana? Pastinya kita akan kata nak rahmat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, tengok di sini. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Yunus ayat 99.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a." Dan jika seandainya Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuhan kamu, berkehendak semua yang ada dekat atas muka bumi ini beriman, maka semua akan beriman. Apa maksud ayat ini? Yakni Allah Ta'ala memang menentukan ada di kalangan penduduk, yakni manusia dan juga jin yang tidak beriman. Allah Ta'ala dah kata dah. Tapi kalau Allah Ta'ala nak menentukan, berkehendak semua beriman, itu ketentuan Allah. Tapi Allah Ta'ala dah kata bahawa maksud daripada ayat ini bahawa ada di kalangan mereka, manusia dan juga jin, ada yang tidak beriman, ada yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Taala berkehendak, tapi kerana Allah Taala tidak berkehendak, itu seandainya Allah Taala berkehendak semua beriman, tapi Allah Taala telah menyatakan bahawa Allah Taala tidak berkehendak semua beriman, kerana ada sebahagian beriman dan ada sebahagian mereka itu tidak beriman. Dan yang beriman itu iradah, masyiatullah, ketentuan Allah. Dan yang tak beriman juga, benda buruk lah, juga di atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam ayat yang lain, kalau kita lihat tentang Allah Ta'ala, masyiah ataupun iradah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu, bukan semua kehendak Allah Ta'ala itu menetapkan semua itu baik. Ataupun dalam bab baik lah. Ataupun semua beriman. Tetapi ada yang tidak beriman. Suruhan kepada kebaikan tetap Allah Ta'ala suruh. Suruhan keburukan Allah Ta'ala tak suruh. Contohnya dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'." Dan jika Allah Ta'ala tentukan semua kamu itu menjadi umat yang satu, yakni agama yang satu, tapi Allah Ta'ala tak tentukan, kan ada yang kufur. Pada zaman dulu Nabi Muhammad pun ada, zaman lepas daripada Nabi Nuh alaihi salam sampailah kepada Nabi Muhammad, ada yang beragama Islam, ada yang tidak beragama Islam. Walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Tapi ada yang mereka itu disesatkan. Siapa yang menyesatkannya? Allah Ta'ala. Orang itu jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mendapat hidayah juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah agar ditetapkan keimanan kita kepada Allah. Dalam surah Al-Fatihah, supaya kita bila baca surah Al-Fatihah selain daripada rukun dalam salat, kita tumpukan betul-betul maksud yang tersirat yang disebut oleh ulama-ulama. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau terjemah literal dia apa dia? Tunjukilah kami ya Allah pada jalan yang lurus. Kalau terjemah literal macam tu, maknanya kita sentiasa tak dapat jalan yang lurus lah tak? Tunjukkanlah ya Allah, tunjukkanlah. Orang kan, kalau kita sebut sesama kita, kita sesat. Kita akan kata apa dia? Mana tunjukkan jalan untuk ke masjid? Maknanya orang itu tak jumpa-jumpa lagi masjid dah. Kita ni sebut setiap kali rakaat, kita akan baca akan ayat itu. Nak beritahu apa maksud ihdinas siratal mustaqim. Adakah dengan maksud kita masih lagi tidak dapat jalan lurus, yakni Islam? Tak. Tetapi dengan maksud, ya Allah, tetapkanlah. Sebab kita dah ada Islam. Tetapkanlah kami ya Allah di atas agama Islam, yakni jalan yang lurus. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, inilah dia perkara yang kita jangan salah faham tentang perintah dan kehendak. Termasuklah ayat yang kita bicarakan ini. Disyarahkan oleh ulama supaya kita memahaminya, supaya ini menjadi keyakinan kepada kita. Kerana ada orang yang salah dalam memahami tentang perintah dan kehendak.
Sebahagian orang faham apa yang Allah Ta'ala itu perintahkan pasti berlaku. Pasti kena berlaku sebab perintah Allah Ta'ala. Kalau dia faham macam itu, maka salahlah. Ketentuan Allah Ta'ala tidak semestinya berlaku dengan perintahnya. Tetapi bila tidak berlaku, itu di bawah ketentuan Allah. Contohnya, tidak berimannya Fir'aun, tidak berimannya Iblis, bahawa itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki semua manusia, jin, iblis, semua, seandainya jin, manusia, iblis beribadah, yakni beriman, maka ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala dikalahkan oleh iblis, contohnya tadi. Dikalahkan oleh Fir'aun yang diperintahkan beribadah, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita kembali sedikit apa yang kita ceritakan tentang contoh tentang iblis tadi. Tentang iblis, yang mana iblis yang diperintahkan sujud. Sebab kita nak faham juga makna ibadah. Tapi dalam soal jawab yang akan datang akan disyarahkan secara detail. Taklah detail sangat, secara ringkas, tapi insya-Allah padat supaya kita faham. Tapi nak difahami di sini yang kita ulang-ulang bahawa Allah Ta'ala perintahkan akan semua malaikat itu untuk sujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis engkar, lawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni kita nak cerita tentang sujud, kalimah sujud itu sendiri. Kerana sujud pada syariat yang terdahulu, sujud ni apa maksud dia ni dalam Islam? Sujud ni wada'ul jabhati 'alal ard. Itu sujud. Meletakkan dahi ke bumi, ke tanah. Itu sujud. Dan ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika adapun syariat yang terdahulu, mereka itu melakukan akan amalan. Contohnya diperintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam dengan meletakkan dahi kepada tanah, bukanlah sujud ibadah. Maksud dia apa dia? Sujud menyembah Nabi Adam, tapi sujud hormat. Tapi kelakuan dia adalah seumpama itu, meletakkan dahi kepada bumi. Jadi tentang meletakkan diri, tidak boleh menyembah selain daripada Allah, daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tidak ada beza. Cumanya perilaku dia, perbuatan dia pada syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, contohnya meletakkan dahi kepada bumi, kan perbuatan itu nampak sujud, itu dia bolehkan pada zaman tersebut. Tapi pada syariat Nabi Muhammad SAW, ia tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Adapun yang sepakat, yang tak dibolehkan, iaitu sujud, letak dahi kepada bumi, dengan beriktikad bahawa yang disujud itu adalah Tuhan, daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu benda yang tak dibolehkan. Bahkan boleh jatuh kufur. Kufur lah. Kerana dia meletakkan dalam diri dia bahawa yang dia sujud itu adalah Tuhan. Kena faham ya? Adapun iblis itu yang diperintahkan untuk sujud apa dia? Sujud hormat, bukan sujud ibadat. Dan iblis itu enggan, kerana iblis menganggap bahawa dia diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah, dan dia menganggap dia lebih mulia. Disebut dalam Al-Quran, qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dalam berkata iblis, aku lebih baik daripada Adam kerana aku diciptakan daripada api dan Adam diciptakan daripada tanah. Sebab itulah dia tak nak sujud. Sujud apa dia? Sujud hormat kepada Nabi Adam AS. Okey. Adapun mencium kaki ibu kita, dia beza. Bukan sujud.
cium kaki ibu kita dengan tanda hormat, bukan ibadat. Ibadat ni kita dah sebut dah. Kalau dia meletakkan, menyembah, beribadat, meletakkan ibu bapa kita, guru kita, ataupun orang yang lebih tua itu sebagai Tuhan, itu dah sepakat bahawa itu kufur, membatalkan iman. Adapun mencium kaki ibu, ayah, itu dibolehkan. Tidak jatuh kufur dan bukanlah dengan maksud sujud. Sujud tadi apa tadi? Meletakkan dahi kepada tanah. Dan ini berlaku kepada seorang ulama besar. Ulama dalam hadis contohnya. Iaitu Imam Muslim. Pernah dengar nama Imam Muslim? Lepas Bukhari, Imam Muslim. Imam Muslim dia mencium kaki gurunya, Imam Al-Bukhari, dengan tanda hormat dia kepada gurunya. Itu nak cerita daripada segi hukum. Segi hukum yang perlu kita tahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kesimpulannya, kesimpulan daripada apa yang kita ceritakan di sini, bahawa kesemua yang berlaku adalah di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkara yang baik ataupun yang buruk. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Kemudian kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia? Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala ke atas para hamba, hendaklah mereka beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh dua syekh, yakni Bukhari dan juga Muslim. Apa maksud hak Allah ke atas para hamba? Yakni kewajipan. Dengar sini, kewajipan banyak ya. Solat kewajipan, taat ibu bapa kewajipan, tutup aurat kewajipan, puasa bulan Ramadan kewajipan. Ini cerita kewajipan. Tetapi kewajipan hamba kepada Allah yang paling-paling agung. Ni yang kita bicarakan ni. Paling-paling mulia. Dan pahala pula yang paling-paling besar daripada kewajipan yang lain. Ada semua ya, insya-Allah. Kewajipan yang paling mulia, paling besar, bahkan pahala yang paling besar adalah apa dia? Ayya'budu. Yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Dan diwajibkan pula ke atas kita. Bukan choice, bukan pilihan. Adalah beribadah kepada Allah. Beriman kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sebab itulah kita belajar ni. Dalam bab ketentuan, dalam bab perintah, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Dan Allah Ta'ala itu maha pencipta, menciptakan kebaikan dan juga keburukan. Kita tidak menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun daripada makhluk. Ataupun tadi kita kata maksud haqqullahi 'alal 'ibad, kewajipan hamba kepada Allah, kewajipan kita kepada Allah yang paling utama adalah beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Bukan takat tu je tuan-tuan dan puan-puan. Kena belajarlah, kena ulang kajilah apa makna beribadah pada Allah. Apa makna beriman kepada Allah. Ini yang kita sedang ulang kaji ni. Sebab ada orang kata, saya beriman, saya Islam, nama Muhammad, nama Zainab, nama Fatimah. Tapi dia tidak beriman. Kenapa pula tidak beriman orang kata? Kerana dia tidak mentauhidkan Allah. Dia tidak beribadah pada Allah. Dia sebut Tuhan dia Allah, tapi kata Allah dua, Allah tiga, Allah duduk atas langit, Allah Ta'ala duduk atas aras. Tak, orang itu tidak beribadah pada Allah kerana dia menyekutukan Allah. Sebab Nabi kata apa dia? Wala yusyriku bihi syai'a. Dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Ataupun dengan maksud yang lain, tanggungjawab yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pula, paling besar, paling wajib, paling besar dan paling wajib adalah beriman kepadanya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tengok ya, kalau dalam matan disebut matan dalam bahasa Arab, tuan-tuan tengok dekat situ. Kalau ada dalam bahasa Arab tu, dia tulis rawahu Syaikhan. Cuma dalam terjemahan tu disebut diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Sekadar untuk pengetahuan ilmu kita yang belajar ni. Jika dalam
perkara yang berkaitan dengan hadis, kalau ada sebut rawahu syaikhan. Syaikhan ni dua syaikh. Maka ia merujuk kepada Bukhari dan juga Muslim. Sebab itulah dalam ni dia ada buat dalam kurungan tu. Kalau cerita tentang sahabat, dia ada juga sebut diriwayatkan oleh dua syaikh sahabat. Kepada siapa dia? Abu Bakar dan juga Umar. Itu kaedah pengajian. Kalau dalam bab fiqh disebut diriwayatkan oleh dua syaikhan, rawahu syaikhan, maka ia berujuk kepada Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Diriwayatkan oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Itu untuk penonton kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di sini ada sedikit penambahan. Penambahan ada hadis kursi supaya kita memahami bahawa ia tidak bercanggahan dengan ayat Al-Quran yang kita baca, bahawa dan tidak Allah Ta'ala ciptakan jin dan juga manusia kecuali diperintahkan untuk beribadah. Maknanya semata-mata kita ni diciptakan oleh Allah Ta'ala, diperintahkan untuk beribadah. Cuma di sana ada yang mereka ditentukan beribadah, ada mereka yang ditentukan tidak beriman. Ditentukan oleh siapa dia? Tak beriman. Allah Ta'ala yang menentukan. Tapi Allah Ta'ala redha tak? Tidak meredainya. Apa hadis kursi yang kita nak baca kan? Di sini. Dalam satu hadis kursi ini menyatakan, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalaulah bukan Muhammad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis kursi ini adalah firman Allah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan dalam matan ini, iaitu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, kalaulah bukan Muhammad, aku tidak ciptakanmu. Kalaulah bukan Muhammad, aku tidak ciptakanmu. Bukan maksudnya bahawa alam ini dijadikan Muhammad, illa li Muhammad, kerana Nabi Muhammad. Tidak. Tetapi ulama menyatakan khalaqtud dunya liudhira safwataha, ini asyrafal khalq. Maksud laula Muhammad ma khalaqtuka, yakni kita menyatakan bahawa diciptakan dunia ini untuk menzahirkan, menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis kursi ini tidak bercanggahan dengan ayat Al-Quran ini. Ayat Al-Quran yang kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya kita faham bahawa ayat tadi, yang ayat Quran yang kita baca, ia menceritakan tentang perintah Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala jadikan jin dan juga manusia ini perintahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala ciptakan atas dunia ini, boleh kita katakan bahawa Nabi Muhammad, Allah Ta'ala jadikan dia ini adalah untuk memuliakan. Untuk memuliakan siapa dia? Allah Ta'ala jadikan dunia ini untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jadi mulia. Boleh kita cakap macam tu. Sebab itulah jadi mulianya akan dunia ini dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Supaya kita tidak kata bahawa perkara-perkara yang bercanggahan dengan ayat Al-Quran dengan hadis kursi ini. Bukanlah maksud bahawa dunia ini dijadikan untuk Muhammad. Bukan, maksud dia apa dia? Untuk menzahirkan, menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di sini ada beberapa zikir untuk menguatkan kita dalam perkara kita beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa jua benda kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang pertamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar sebahagian daripada anak-anak perempuannya, anak-anaknya, tentang satu zikir yang kita kena amalkan. Daripada apa yang kita belajar ni, insya-Allah kita dapat memahami
seberapa ringkas yang insya-Allah kita boleh pegang dan kita sampaikan kepada mereka yang lain. Apa dia? Antaranya Nabi mengajar, kita baca sama-sama, ya. Umpama ikut je, tuan-tuan ikut je. Masya-Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya-Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini Nabi ajar. Apa-apa yang Allah Ta'ala tentukan berlaku, maka berlaku di bawah ketentuan Allah. Apa-apa yang Allah Ta'ala tidak tentukan berlaku, itu juga di atas ketentuan Allah tidak berlaku. Maknanya bila berlaku sesuatu itu ketentuan Allah. Bila tak berlaku sesuatu itu, ketentuan Allah. Sebab jangan kita dahulukan logik akal kita. Contohlah, kita tengok awan di langit. Gelap. Oh, nak hujan ni. Tiba-tiba hujan. Siapa yang tentukan? Allah Ta'ala tentukan hujan. Yang kedua, tengok awan di langit itu gelap. Tiba-tiba tak hujan. Siapa yang tentukan juga tidak hujan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada segi logik akal kita melihat bahawa ia berlaku dengan asbab sebab apa dia? Awan yang gelap, turun hujan Allah Ta'ala. Tak turun hujan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keduanya zikir. Yang pertama tadi boleh ingat ya, pendek je. Apa dia? Saya ulang sekali lagi. Masya-Allahu kana, apa-apa yang berlaku itu ketentuan Allah. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa-apa yang Allah Ta'ala tidak tentukan berlaku, itu juga ketentuan Allah yang Allah Ta'ala menentukan tidak berlaku. Kemudian yang keduanya, la haula wa la quwwata illa billah. Dalam riwayat yang lain, ada dalam bacaan yang lain, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada hadis yang lain menyatakan la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Ada tiga bacaan. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Mana-mana pun boleh kita baca. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Mi'raj bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim menyatakan, perintahkan, suruhkan umat kamu agar menanam tanaman dalam syurga kerana tanah dalam syurga itu sangat subur. Ini tanaman kita. Maka Nabi Ibrahim ajar kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengajar kepada kita, iaitu inilah tanaman kita dalam syurga, iaitu la haula wa la quwwata illa billah. Cuma nak diingatkan, bacaan kena betul. Apa di antara yang kita kena hati-hati? Lafzul jalalah Allah. Wajib dibaca 2 harakat ya, atau lebih. Apa dia? La haula wa la quwwata illa billah. Kalau nak sambung tadi, illa billahil aliyyil azim. Jangan pula kita baca illa billah hil aliyyil azim. Tak, kalau berhenti illa billah al aliyyil azim, al aliyyil azim. Kenapa di sini ulama menyatakan penting? La haula, tidak ada daya upaya. Dia ada 2 maksud situ. Meninggalkan an maksiatillah. Kita meninggalkan maksiat, kita tak mencuri hari ini, kita tak merompak, kita tak mengata orang, kita tak buat benda maksiat. Apa dia? La haula. Allah Ta'ala yang menolong kita, memberikan kekuatan kita menjauhi maksiat tersebut. Bukan sebab kita baik, hebat. Allah Ta'ala yang memberikan kekuatan kepada kita. Wala quwwata. Itu maksud yang kedua. Dan tidak ada kekuatan kita boleh taat menuntut ilmu, solat subuh tadi, baca Quran, bukan sebab kita sihat, tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang dia sihat je, tak belajar pun. Ada orang ada masa je macam kita, tapi tengok TV ataupun buat benda-benda yang lara.
Tak ada benda kebaikan. Ada orang dia ada harta, ada apa semua tapi tak ke masjid. Contohnya tak. Yang kita boleh melakukan ketaatan ni apa dia? Illa bi'aunillah. Wala quwwata, tidak ada kekuatan kita untuk taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan membaca hadis ini. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lain menceritakan tentang fadilat, salah satu fadilat nanti kita akan ceritakan, membaca hauqalah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ia adalah dawa, iaitu penawar. Penawar 99 penawar. Wa aqalluhu alham. Yang paling sedikit daripada 99 tu, yang paling sikit, yang paling kecil sekali adalah apa dia? Iaitu kegelisahan. Itu penyakit. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita boleh sentiasa mengamalkan dua zikir kita yang kita boleh amalkan pada waktu pagi, pada waktu malam dan bila-bila masa. Antaranya membaca masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan yang keduanya apa dia? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua dan menjadikan kita daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memahami tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepadanya dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa ahkam. Ada apa-apa soalan nak tanya sikit? Satu. Ada orang tanya tu, jemaah tanya buku kitab yang Ustaz guna. Ustaz guna kitab apa? Ada yang mungkin baru masuk ni. Kitab yang kita guna kitab Aqidatul Muslimin, kitab akidah pegangan orang Islam yang telah kita terangkan sebelum ini, yang digunakan sebahagian besar khasnya di Selangor, di Kuala Lumpur, yang dapat pengesahan telah daripada Jabatan Mufti Pahang, Terengganu, Kelantan, Darul Fatwa, dan ia adalah merupakan sebahagian daripada muqarrar silibus Universiti Al-Azhar di Mesir, yang merupakan orang kata pusat pengajian yang antara terbesar di dunia kita ni lah. Cumanya ini sebahagian daripadanya. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Terima kasih banyak atas perkongsian ilmu Ustaz. Untuk soalan kita tak buka dah ke Ustaz ya? Tak apa. Nanti ada apa-apa nanti boleh PM saya je lah dengan masa yang singkat ni. Banyakkan berselawat insya-Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat Ustaz Ya, baik. Kita berhenti dulu setakat ini sehingga bertemu lagi dengan Ustaz di lain kuliah. Terima kasih banyak kepada jemaah yang tetap di talian yang sentiasa bersama dengan SPAQ. Baiklah, saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Ahmad bagi menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.